Alex dan bapanya pergi ke sebuah ladang sayur-sayuran dan dusun buah-buahan. Dalam perjalanan, Alex menyedari bahawa terdapat banyak biji kekabu yang ditiup oleh angin daripada pokok kekabu. Alex bertanya mengapakah biji benih bertebangan di sekeliling. Bulu halus di sekitar biji benih kekabu membuatnya bertebangan di sekeliling dan ia dibawa ke tempat yang jauh. Dengan cara ini, pokok kekabu memencarkan biji benih untuk mengelakkan persaingan bagi mendapatkan sumber. Alex bertanya dengan penuh curiga, adakah semua pokok memencarkan biji benih seperti ini? Tidak. Biji benih pokok yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Biji benih meranti mempunyai sayap yang melekat padanya. Biji benih tersebar ke tempat yang jauh dengan bantuan sayap. Sesetengah pokok seperti betik, rambutan dan mangga mempunyai buah yang berisik. Buah-buah ini menarik haiwan yang berbeza untuk makan buah-buah tersebut dan meninggalkan biji benih. Biji benih bertumbuh dan tumbuh-tumbuhan tersebar ke lokasi yang berbeza. Sesetengah pokok dan tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, pompong, tumbuh berhampiran air atau di dalam air. Buah-buahnya mempunyai ciri-ciri yang berbeza supaya biji benihnya boleh disebarkan melalui air. Mari kita memahami bagaimana biji benih disebarkan melalui air. Pokok kelapa biasanya tumbuh berhampiran laut. Lapisan paling luar buah kelapa adalah keras dan kalis air. Ia mempunyai sabut dengan ruang udara. Ciri-ciri ini membolehkan buah-buahan terapung di atas air dan dihanyutkan ke tempat-tempat yang jauh. Sesetengah tumbuh-tumbuhan seperti bendi, kacang pear dan kacang menunjukkan mekanisme yang berbeza untuk menyebarkan benihnya. Buah-buahan yang kering akan pecah dan menyebarkan benih jauh sehingga beberapa kaki dalam semua arah. Ini dipanggil mekanisme letupan penyebaran biji benih. Alex dan Eddie sedang mengembara di dalam hutan berhampiran paya bakau. Ketika berjalan, mereka terlihat pokok tulip Afrika dengan bunga berwarna merah yang banyak. Apabila sampai di pokok tulip itu, mereka terkejut apabila melihat biji benihnya terapung di udara. Alex bertanya, mengapakah biji benih perlu dipencarkan jauh daripada pokok induk? Biji benih perlu tumbuh dalam habitat yang berbeza untuk memastikan kemandirian spesies tulip Afrika. Eddie memerhati pokok durian liar yang berbuah antara pokok-pokok hutan yang lain. Bagaimana pokok durian boleh berada di sini? Tanya Eddie. Apabila buah-buahan yang berat jatuh ke tanah, haiwan liar memakannya dan membawa biji benih durian ke tempat lain. Biji benih kemudian tumbuh di tempat yang baru. Di hutan paya bakau, Alex dan Eddie perasan terdapat banyak anak pokok paya bakau di keliling pokok induk. Anak pokok ini adalah kecil dan tidak begitu sihat. Ia perlu bersaing dengan pokok-pokok yang lebih besar untuk mendapatkan ruang. Walaupun sumber-sumber lain seperti air, nutrien dan cahaya matahari adalah mencukupi. Sesetengah buah pokok paya bakau terapung di atas air dan dibawa ke habitat baharu oleh arus air. Di habitat baharu, ia boleh tumbuh dengan baik kerana ia mungkin mempunyai kurang persaingan untuk mendapatkan ruang, nutrien dan cahaya matahari. Dalam habitat baharu, pokok bakau boleh menyediakan makanan dan tempat pelindungan kepada organisma lain seperti udang, ikan, siput, ketam, buaya dan burung.